Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang yang hitam di dalam sembahyang, yaitu ular dan kala jengking. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahmad berkata, bersembahyang dalam keadaan pintu terkunci di hadapannya, maka aku datang dan meminta supaya dibuka pintu. Ahmad berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan lalu membuka pintu untukku, kemudian dia kembali ke musallanya, tempat sembahyangnya. Urwah menyebutkan bahawa pintu berada di sebelah kiblat. Bab raddis salam fi shalah. Ini bab menjawab salam dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, kami selalu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di dalam sembahyang, dan baginda menjawab salam kami. Tetapi apabila kami pulang dari sisi Najasyi, sallamna alaihi. Apabila kami pulang dari sisi Najasyi, kami memberi salam kepada baginda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam kami. Wa qala, dan baginda bersabda, inna fis salati la syughlan, sesungguhnya di dalam sembahyang itu benar-benar ada kesibukan. Ataupun sesungguhnya sembahyang, di dalam sembahyang itu ada kesibukannya yang tersendiri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, dulu kami selalu memberi salam dalam sembahyang, dan kami menyuruh dilakukan sesuatu hajat kami. Selepas itu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersembahyang, maka saya memberi salam kepadanya. Baginda tidak menjawab salam saya itu. Maka fa akhadhani ma qaduma wa ma hadutha. Maka sedih sangatlah saya dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam saya itu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sembahyangnya, baginda bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhdithu, melakukan ataupun memperbaharui agamanya, memperbaharui urusan agamanya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperbaharui hukum bahawa kamu tidak boleh bercakap, bahawa la takallamu, jangan kamu bercakap dalam sembahyang. Selepas itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamku. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Suhaib bahawa beliau berkata, pernah aku lalu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang. Aku pun memberi salam kepadanya. Beliau membalas salamku dengan isyarat. Qala, perawi berkata, yani Laits, saya percaya dia hanya menyebutkan isyarat. Dia hanya menyebutkan isyarat dengan jarinya. Wa hadza, dan ini adalah lafaz hadis Qutaibah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar aku ke Banil Mustaliq. Aku pun datang. Selepas itu aku datang kepada baginda ketika baginda sedang bersembahyang di atas untanya. Aku pun bercakap dengannya. Faqala, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepadaku begini. Kemudian aku bercakap lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya begitu. Aku mendengar Nabi SAW membaca, yakni di dalam sembahyangnya, dan mengisyarat dengan kepalanya, yakni kepada ketika rokok, pada ketika rokok dan sujud itu isyarat dengan kepalanya, dia tunduk. Qala, perawi berkata, yakni Jabir, apabila baginda selesai mengerjakan sembahyang, Nabi SAW berkata, ma fa'alta fil ladhi arsaltuka, apa yang telah engkau lakukan untuk urusan ataupun pekerjaan yang aku suruh engkau lakukan itu. Sesungguhnya tidaklah menegah aku daripada bercakap denganmu, melainkan kerana aku sedang bersembahyang tadi. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah SAW pernah keluar ke Quba, di mana baginda bersembahyang di situ. Qala, perawi berkata, lalu orang-orang Ansar datang dan mereka memberi salam kepada Nabi SAW ketika baginda sedang bersembahyang. Qala, perawi berkata, aku pun bertanya Bilal, yakni Ibnu Umar, aku pun bertanya Bilal, bagaimana engkau lihat? Rasulullah SAW menjawab salam mereka itu ketika mereka memberi salam kepadanya dan dia sedang bersembahyang. Qala yaqulu hakadha, Bilal berkata, Nabi SAW mengisyaratkan begini. Ini isyarat gini ya, rendah, maknanya gitu lah, gitu. Dia isyarat gitu. Ginilah isyarat. Tangan dia tu ke bawah gitu, bukan gitu, bukan angkat tinggi. Gitu saja. Gitu saja. Tapak tangannya ke bawah. Dan dia membuka tapak tangan, bukan kepah, bukan kepah, buka. Ja'far bin Aun, perawi ini pun membuka tapak tangannya pada ketika dia mengajuk Rasulullah SAW buat. Dan diadapkan bahagian tapak tangan tu ke bawah gitu. Bukan gitu, tetapi gitu, ke bawah. Wa ja'ala zahrahu ila fawq, dan belakang tapak tangan itu ke atas, maknanya jelaslah gitulah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, tidak ada penipuan dalam sembahyang, atau tidak ada boleh dilakukan sebarang pengurangan di dalam sembahyang, dan tidak ada salam yang boleh dilakukan. Ahmad berkata, maksudnya menurut pendapat saya ialah engkau tidak boleh memberi salam, yakni kepada sesiapa, dan tidak juga boleh diberi salam kepadamu, yakni orang lain nak bagi salam kepadamu. Wa yugharriru ar-rajul bi salatihi, seseorang itu menipu dengan sembahyangnya ataupun mengurangi sembahyangnya dengan dia berhenti bersembahyang dalam keadaan dia syak ataupun tidak pasti. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, ini daripada Abi Hazim, daripada Abi Hurairah, kata Abi Urahu, qala, katanya, yakni kata Abu Muawiyah perawi ini, Urahu, saya percaya, rafa'ahu, dia yakni Sufyan memarfu'kan hadis ini. Qala, Nabi SAW bersabda, la ghirara fi taslim wala salah, jadi tidak ada perbuatan, tidak boleh sama sekali dilakukan pengurangan di dalam sembahyang itu, tidak boleh la ghirara, dilakukan pengurangan dalam sembahyang dengan memberi salam, dan tidak boleh juga dilakukan pengurangan dalam sembahyang dengan perkara lain. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Ibnu Fudail meriwayatkan mengikut lafaz Ibnu Mahdi, dan dia tidak memarfu'kan hadis ini. Sekat itu dulu. Ini sambung lagi daripada